AB Channel. Dalam tempoh yang sama, Tun dia meletakkan kesalahan pada Sheraton Move yang menjadi punca beliau tak dapat serahkan jawatan PM kepada Anwar pada tahun 2018 tu. Dia sebenarnya macam ni, Mahathir daripada awal lagi memang takkan serah. Sebab Mahathir telah menganiaya Datuk Seri Anwar. Dan dia tahu kalau dia serah kepada Datuk Seri Anwar, dia ingat perangai Datuk Seri Anwar ni macam dia juga, penuh dengan dendam kesumat. So kalau Datuk Seri Anwar dapat je tampuk sebagai Perdana Menteri, kalau tak dia berasa kena umban dalam penjara, anak-anak dia akan duduk dalam penjara. Itu sebab dia memang tidak akan serah kursi Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Itu sebab bila dia berkuasa, dia menang hanya 13 kursi. Pada ketika itu PKR menang 49 kursi. Macam mana yang 13 kursi ni nak mengatasi 49 kursi? Mestilah yang 49 kursi ni sebagai pemenang terbesar mempunyai kedudukan untuk menjadi Perdana Menteri, mewakili Pakatan Harapan. So macam mana nak nafikan hak ni? Cara nak menafikan hak ini ialah dengan memastikan bahawa parti dia tu dibesarkan. Nak besarkan parti yang kecil yang memang kurang dapat sokongan rakyat ni susah. Dia menang 13 kursi tu pun sebab dia pakai logo PKR, bukan pasal bersatu. Kena faham tu. So macam mana nak bagi nampak besar? Mencuri. Bukan setakat dia curi untuk anak-anak dia, bukan setakat dia mencuri untuk kroni-kroni dia. Untuk besarkan parti dia lebih daripada 49 ni pun dia mencuri 16 orang daripada UMNO. Lepas dia mencuri 16 orang daripada UMNO, kerjaya sebagai perompak MP ni diteruskan oleh Muhyiddin. Dia curi pula lagi 9 orang daripada PKR. Ini semua keturunan perompak. Keturunan perompak. Dengan harapan 13 campur lagi 16, campur lagi 9. Last kali dia lebih besar parti dia daripada parti PKR, maka dia tak perlu serahkan kursi. Tapi dia merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Last kali dia letak jawatan. Sebenarnya kenapa dia letak jawatan tu? Ramai orang tak tahu. Dia dah berpakat, dia dah hantar Hamzah Zainuddin pergi berjumpa dengan PAS, berjumpa dengan UMNO. Dia dah berpakat untuk bentuk kerajaan Bumiputra tanpa Anwar ni. Tanpa Anwar. Kena faham ni? Hanya bila dia orang ni memujuk dia buat pergi pujuk, kawan-kawan yang lain pergi pujuk, tak apalah, you jadilah Perdana Menteri. Barulah dia berubah last minute menjadi unity government. Itu yang bila ahli parlimen PAS dengan UMNO sampai istana, baru tahu Mahathir bukan nak buat kerajaan Bumiputra, Mahathir nak buat kerajaan unity government. Dalam tu ada DAP sama. Masa tu yang UMNO dan PAS tarik handbrake. Mahathir dah letak jawatan. Bila dia dah letak jawatan, tak bolehlah dilantik sebagai Perdana Menteri. Mula-mula orang UMNO, orang PAS dah nak lantik balik Mahathir. Sebab dia letak jawatan tu kerana dia dilantik oleh kerajaan PH. Tujuan dia letak jawatan tu supaya dia boleh dilantik oleh kerajaan Bumiputra yang ada UMNO dan PAS. Kena faham tu. Sampai istana, UMNO dan PAS tahu bahawa dia kencing, dia menipu. So bila sampai istana, akhirnya bila dah tahu dia menipu, last kali seorang pun tak dapat simple majority. Muhyiddin tak dapat simple majority, Mahathir tak dapat simple majority, Anwar pun tak dapat simple majority. 222 orang ahli parlimen dah dipanggil oleh Baginda Tuan Ku dan Tuan Agong Februari 2020. Tak ada seorang pun layak dapat lebih 112 kursi. Tak adalah orang yang akan menjadi Perdana Menteri. Barulah proses pemilihan Perdana Menteri diadakan menggunakan kaedah kedua, iaitu dengan perbincangan ketua-ketua parti, dan ketua parti menandatangani persetujuan mengangkat seorang ahli parlimen sebagai Perdana Menteri. Jadi ketua parti PAS Haji Adi, ketua parti BN Datuk Zahid, ketua parti Bersatu Muhyiddin, siapa lagi? Adalah few others. Mereka berpakat mengangkat Muhyiddin, 114 orang, Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ini kena faham. Ini kena faham. Tun Mahathir betul. Dia cakap Datuk Seri Najib ni adalah punca kepada perpecahan orang Melayu dan kemerosotan UMNO itu sendiri. Ulas itu. Bila UMNO mula merosot? UMNO mula merosot semenjak beliau bergaduh dengan Tengku Abdul Rahman. Bertambah merosot bila beliau berperang dengan Tengku Razali Hamzah. Wujudnya Parti Melayu semangat apa pun nak. Mungkin tak tahu. Orang Melayu tak, orang muda memang tak tahu. Orang muda pun mungkin menyalahkan Tengku Razali kerana menubuhkan parti baru. Yang dia orang tak tahu,
Bila Mahathir haramkan UMNO, Mahathir halang 1000 nama daripada menyertai UMNO baru yang dia buat. Dia nak parti tu semua orang yang sokong dia. Quran Lali tak boleh masuk, Rais Yatim tak boleh masuk, semua sekali tak boleh masuk. Itu sebab Quran Lali terpaksa buat parti baru sendiri. Itu dia panggil Parti Melayu Semangat 46. Ini semualah yang menyebabkan Melayu pecah belah. Bila dia gaduh dengan Musita, berpecah lagi. Bila dia bergaduh dengan Datuk Seri Anwar, berpecah lagi. Wujudlah Parti Keadilan. Parti Keadilan Rakyat pada ketika itu, Parti Keadilan Nasional. Kejatuhan yang paling teruk sekali, orang Melayu tolak UMNO ni 1999. Jangan lupa. Kemudian dia bergaduh dengan Pak Lah. Apa dia buat? Dia hasut orang benci UMNO, dia keluar UMNO. Ramai orang keluar. Tapi bila dia masuk balik zaman Najib, dia masuk balik UMNO. Orang masuk balik UMNO tak? Tidak. Sebab Mahathir mempunyai keupayaan untuk buat orang membenci UMNO, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk buat orang sayang balik UMNO. Tak ada dalam sifat dia. Dia tahu macam mana nak incite hatred. Dia buat orang benci UMNO. Itu sebab bila dia masuk balik, orang tak ikut. Orang kekal di luar. Bila dia keluar lagi sekali, orang hilang lagi. Bila dia berasal Najib. Betul tak? Lepas tu siapa yang membuat? Parti Pejuang, Parti Bersatu, Gerakan Tanah Air. Last sekali lagi, Gerakan Mengubur Diri Sendiri. Yang ni je dia belum buat lagi. Tengok KJ cukup happy sebab Mahathir lahir 10 bulan, dia pun lahir 10 bulan. Yang dia tak sedar bahawa jangan sampai nasib dia macam Mahathir, hilang deposit player. Okey. Dia tadi dia cakap pasal yang pecahan orang Melayu sendiri. Dia sempat nak tanya pada Tun Amir. Dia kata dia nampak sekarang ni sebenarnya yang boleh macam statement yang boleh menyatukan balik orang-orang Melayu semua ni Datuk Seri Najib tu. Tapi Tun tak setuju dengan kenyataan BJ. Tun Mahathir tidak akan bersetuju bila, sebab dia sedar bahawa ada orang lain lebih hebat daripada dia. Mahathir kalau hari ni dia duduk dalam penjara, orang lupa dia lah. Sebab dia bekas Perdana Menteri, dia belum masuk penjara, belum pernah kena dakwa pun, deposit pilihan raya diri dia sendirilah. Dan tak ada seorang pun yang mewakili parti dia dapat deposit pilihan raya balik. Semua kalah. Itu betapa orang benci dia. Tapi kita tengok Datuk Seri Najib, walaupun dah masuk penjara, walaupun dihina, diaibkan, dimalukan, dia orang suruh orang pergi pecah rumah dia, pecah rumah Tun Lahap, pecah siling. Tapi walaupun banyak penganiayaan dilakukan kat Datuk Seri Najib, nama Datuk Seri Najib tu semakin harum. Walaupun dah masuk penjara pun, kita tak nafikan orang yang pro Mahathir mungkin masih membenci Datuk Najib. Tapi rakyat Malaysia yang pernah hidup senang zaman Datuk Najib, dia sudah pasti akan nampak bahawa among all those prime minister, at least hidup aku senang zaman Datuk Najib. Betul tak? At least ramai akan sedar dan mula sedar. Mahathir tak boleh terima benda ni, sebab dia dah buat macam-macam. Saya tak ada duit apa semua kan, macam-macam lakonan dia buat. Tapi orang tak percaya kat dia. Orang tak percaya kat dia. Kau pernah tengok orang dah kena tuduh, dah kalah kat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dia pergi jalan Chinese and Indians yang turun, contoh dia pergi Johor dan sebagainya, orang berebut nak bersalam dengan dia, beratur nak bersalam dengan dia. Yang ini yang Mahathir jaki. Sebab dalam diri dia tu masih ada lagi perasaan rasa dengki. Yang ini yang kurang asimilasi. Dia duk kata orang Cina tak nak asimilasi, dia kata orang India tak nak asimilasi. Siapa kata? Orang Melayu terima orang daripada Kerala 22 tahun jadi Perdana Menteri tau. Tak cukup asimilasi lagi. Cuba bayangkan. Orang Melayu boleh terima, orang India boleh terima, orang Chinese boleh terima. Saya rasa orang Cina dengan India hari ini, bila dengar apa yang keluar daripada mulut Mahathir ni, dia orang menyesal lah pangkah PH pada tahun 2018 yang akhirnya menyebabkan Mahathir dapat jadi Perdana Menteri. Sebab hari ni baru dia orang tahu betapa hipokritnya Mahathir. Bila nak dapat undi orang Cina, nak dapat undi orang India, nak jatuhkan UMNO, Lim Kit Siang pun dia peluk. Semua cerita yang cantik-cantik saja. Tapi bila dia dah ada kuasa, dia tak nak serahkan kursi itu pada Anwar. Kita tengok apa dia buat.
untuk pastikan orang benci dengan DAP supaya dia boleh menjustifikasikan tindakan dia meninggalkan Pakatan Harapan dan DAP. Ini orang-orang muda kena buka otak, kena tengok. Cuba bayangkan zaman dia jadi Menteri Pelajaran. Dulu Khairul Johari kita ada mata pelajaran tulisan Jawi. Khairul Johari punya time dia hentikan. Mahathir pernah jadi Menteri Pelajaran. Kenapa zaman dia jadi Menteri Pelajaran dia tak pernah pun tak pernah pun nak hidupkan balik mata pelajaran tulisan Jawi. Dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, tak pernah pun dia hidupkan mata pelajaran tulisan Jawi. Tiba-tiba nak dapatkan sokongan orang UMNO, orang PAS, dia wajibkan tulisan Jawi termasuk kat sekolah Cina dan sekolah India. Apa tujuan dia? Kalau aku dongzong pun mestilah aku marah. Anak kita boleh dapat 9A1, tiba-tiba diwajibkan tulisan Jawi. Disebabkan ada tulisan Jawi dalam subjek itu, mungkin 8A1, 1B atau 1C. Dah tak cantik. Mestilah orang yang pejuang pendidikan Cina, pejuang pendidikan India akan marah. Tujuan dia apa? Supaya bila Dong Zong menentang, dia orang akan cakap, tengok DAP jahat tak jahat? Ini mainan Mahathir. Tapi ramai orang tak sedar benda ni. Ini orang muda kena buka minda, gunakan otak. Tak perlu pun belajar sampai ke Oxford untuk menjadi pandai dan boleh menggunakan otak dengan baik. Kau sekolah akak pun kalau kau boleh gunakan otak tu dengan baik, InsyaAllah. Jangan masing-masing baca buku Malay Delima ataupun Doctors in the House. Tunggu satu buku baru, dari Putrajaya ke Sungai Buloh. Itu buku kan baca. Tapi tak tahulah dia sempat ke Sungai Buloh atau tidak. Sebab pemimpin-pemimpin selepas dia tu tak cukup zalim macam dia. Kalau pemimpin-pemimpin selepas Mahathir ni zalim macam dia, dah lama dah dia duduk Sungai Buloh. Banyak korupsi yang dia buat, banyak kezaliman yang dia buat, skandal BMF, skandal Forex. Ini kan dia boleh ke dalam. Sudah pun ada RCI, tapi tak ada tindakan. Sebab Datuk Seri Najib tak sampai hati. Cuma yang pelik kenapa buat RCI kalau tak sampai hati kau ambil tindakan? Ini satu persoalan yang patut dijawab. Okey. AB Channel.